KPM. Tanyalah diri, nukilan oleh Ma'ruf Sa'ad. Hampir 500 tahun sudah berlalu. Portugis, Belanda dan Inggris tidak berbelah lagi bermain untung. Tentang goal, gospel dan glory. Melaka sudah lebih 30 tahun mengenal nilai merdeka. Akan bangkitkah semangat tuah? Atau akan terbelakah setia kawan jebat? Atau akan datang lagi ilmu yang lebih baru untuk merundukkan rantau yang cintakan keamanan? Tanyalah diri, tanyalah hati sebelum kita ditewaskan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Mendengar Rendah Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Baik, sebentar tadi kita dah dengar satu deklamasi sajak. Masya Allah, sangat luar biasa dan saya rasa sangat bersemangat. Kena pula dengan mata pelajaran yang kita nak bincangkan, yang kita nak terokai sama-sama pada hari ini untuk mata pelajaran sejarah. Yang mendeklamasikan sajak bersama-sama dengan kita sebentar tadi, kita ada Cikgu Nur Hayati ataupun nama nama kegemaran yang disebut-sebut Cikgu Yat. Betul Cikgu? Ya, betul. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Sihat Cikgu? Alhamdulillah, Azhar sihat. Alhamdulillah Cikgu. Saya rasa terus bersemangat lepas dengar sajak Cikgu tadi tu Cikgu. Okay. Saya harap semua pun akan bersemangat untuk belajar pada hari ini. Amin. Baik itu. Sebab tadi Cikgu tinggalkan persoalan. Ya, betul. Akan ada lagikah tuah? Kan? Akan adakah yang terbela seperti jebat? Betul Cikgu? Ya, betul. Saya yakin dan percaya akan ada. Tetapi persiapan diri dengan ilmu perlulah ada. Itu dia. Baik Cikgu. Okey, hari ini kita bersama dengan Cikgu Nur Hayati Muhammad Razan, guru sejarah daripada SMK Mat Kilau, Kuantan, Pahang. Wah, kena pula nama pun Mat Kilau tu rasa bersemangat. Dengan sajak tadi pun semangat. Dan juga kita ada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hassan daripada Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor, Shah Alam, Selangor. Itu dia. Dan yang pasti Cikgu, kalau mungkin Cikgu boleh kongsikan sedikit Cikgu berkenaan dengan mata pelajaran sejarah, apa yang mungkin kita nak fokuskan sebelum kita nak panggil rakan-rakan kita untuk masuk Cikgu. Okey, sebelum kita fokus kepada murid-murid kita sama ada dalam talian maupun di rumah. Yeah. Okey, jadi untuk sedikit perkongsian kita hari ini akan memfokus kepada strategi. Baik. Jadi nak tahu lebih lanjut strategi apa? Kita tunggu nanti. Itu dia Cikgu dah bagi hint dah bagi orang kata sikit-sikit lah kan. Okey. Baik, sebelum kita teruskan Cikgu, kita panaskan lagi studio kita pada hari ini. Kita nak jemput rakan-rakan kita yang mana ada 4 orang rakan-rakan ataupun murid-murid daripada sekolah SMK Mat Kilau untuk masuk ke studio secara virtual, secara maya. Okey, itu dia. Cikgu, mungkin boleh kita berkenalan Cikgu dengan rakan-rakan kita Cikgu. Jom jemput masuk. Okey, jadi Cikgu perkenalkan dahulu di sana. Okey, Wirdatul.
Wirdatul. Okey, Wirdatul ni dari sekolah menengah kebangsaan Mat Kilau 3 AM, okey. Yang mana Wirdatul, cikgu yakin Wirdatul mempunyai cita-cita ya. Boleh Wirdatul kongsikan apa cita-cita Wirdatul? Dia kata rahsia, cikgu. Rahsia. Okey, dia nak biarkan rahsia. Tak apa, nanti dia akan bagi strategi. Okey, seterusnya kita berkenalan dengan Adam Haikal. Okey, Adam Haikal. Silakan. Adam Haikal ini murid daripada kelas 3 AK. Okey, jadi murid daripada okey, Adam. Mungkin Adam boleh berkongsi sedikit apakah cita-cita Adam sebenarnya? Silakan Adam. Cita-cita saya nak kerja di oil and gas. Wah, hebat tu. Jadi mesti kena ada strategi, kena belajar betul-betul. Okey, kemudian kita lihat juga, kita juga ditemani oleh Ian. Ian Hafif. Ian, okey Ian. Glamour nama dia ya. Saya pun memang kadang nak sebut tu macam bunyi macam Inggeris kan Ian. Okey, Ian. Ian dari kelas 3 AR AR ni apa dia? Al-Razilah di sekolah kami. Okey, Ian, apa cita-cita Ian? Saya nak jadi engineer. Engineer ataupun jurutera, cikgu. Jurutera, ya. Okey, dan seterusnya kita juga ditemani oleh Amira. Amira? Okey, Amira, jadi cikgu panggil nama-nama manja je lah ya. Okey, Amira daripada juga merupakan rakan satu kelas dengan Wirdatul daripada 3 Al-Mawardi. Okey, Amira boleh kongsikan apa cita-cita Amira? Saya ingin menjadi pensyarah. Pensyarah. Mungkin inspirasi daripada cikgu ni rasanya. Ramai sebenarnya rakan-rakan guru di sekolah Mat Kilau yang mempunyai semangat kilau yang memberikan, cikgu rasa bukan daripada sekolah Mat Kilau saja tetapi guru-guru di seluruh Malaysia memberikan semangat kepada murid-murid. Baik cikgu, tadi cikgu dah kongsikan berkenaan dengan strategi cikgu. Saya sebenarnya teruja untuk tahu apakah fokus kita kepada strategi itu cikgu. Okey, jadi kita teruskan pada pembelajaran kita pada hari ini yang mana topik yang kita bincangkan ini sebenarnya memfokus kepada strategi. Okey, yang dalam tajuk yang berkaitan dengan kedatangan kuasa barat. Kita tahu kedatangan kuasa barat. Kuasa barat ini datang dari benua Eropah. Dengan jarak yang begitu jauh, maka kalau datang tanpa ada perancangan, maka matlamat yang mereka ingin capai itu tidak mungkin terhasil. Jadi di sinilah yang kita akan lihat antara objektif yang murid-murid perlu tahu dan juga kuasai ialah bagi mengetahui apakah strategi yang digunakan oleh kuasa-kuasa barat. Jadi kita akan lihat nanti dalam perbincangan kita tentang perbezaan strategi yang digunakan oleh kuasa-kuasa barat di negara kita dalam meluaskan kuasa mereka. Kemudian kita juga akan merumuskan dari segi kebijaksanaan dalam kita membuat perancangan untuk berjaya dalam kehidupan. Okey, jadi kita fokus dahulu. Dah terbiasa dengan perkataan strategi. Betul, cikgu. Kita kadang-kadang kita lupa, kita anggap semua orang tahu apa maksud strategi. Jadi di sini saya berikan maksud strategi yang mana mengikut Kamus Dewan edisi yang keempat. Okey, strategi ini merujuk kepada ilmu tentang cara-cara merancang dan melaksanakan tindak tanduk peperangan. Ilmu siasat perang. Okey, itu kalau kita lihat dalam sudut perang lah. Kemudian kalau kita lihat juga ada yang maksudnya dalam kamus juga menyatakan bahawa strategi merupakan rancangan yang teratur yang memperhitungkan pelbagai faktor untuk mencapai matlamat atau kejayaan. Jadi ingat ya, murid-murid yang dengan cita-citanya perlu mempunyai strategi. Bila kita lihat maksud strategi, rupanya perlu ada perancangan dengan mengambil kira faktor-faktor yang ada di sekeliling kita. Di sini kita akan lihat dalam paparan kita akan lihat kedudukan kuasa-kuasa barat yang mana di Britain, kemudian Belanda dan juga Spanyol, Portugis ataupun Portugal. Ini merupakan kuasa-kuasa barat yang menguasai negara kita, yang pernah menguasai negara kita, dan kita akan lebih fokus kepada kuasa Belanda dan juga kuasa British. Yang mana kalau kita lihat pada paparan perubahan pada pucuk pimpinan di England ataupun di London, di tempat mereka, yang mana apabila Parti Konservatif mengambil alih pentadbiran daripada Parti Liberal, maka dasar daripada tidak campur tangan itu telah bertukar kepada dasar campur tangan, dan itulah yang mereka lakukan di negara kita pada ketika itu.
Begitu juga Belanda yang akan menggunakan pelbagai strategi dalam menghasilkan pelbagai untuk mencapai matlamat. Okey, di sini cikgu berkongsikan antara maksud strategi yang kita akan bincangkan antaranya yang dikatakan manipulasi. Okey, jadi pada paparan ini adalah maksud-maksud strategi yang ada juga dalam buku teks sejarah kita tingkatan 3. Okey, manipulasi maksudnya cara yang bijaksana mengambil kesempatan atas sesuatu perkara. Begitu juga kalau cikgu nak murid-murid dalam talian dan juga murid-murid di rumah perhatikan betul-betul pada paparan ini kerana kita akan ada aktiviti yang seterusnya untuk murid-murid menguji tentang apakah yang mereka dapat tahu tentang maksud-maksud strategi ini. Jadi kita cikgu ambil satu lagi, kalau sepertinya perjanjian. Mana perjanjian ini kita tahu janji melibatkan antara satu atau dua pihak yang berjanji dengan pihak lain untuk melaksanakan sesuatu hal. Baik. Okey, semua dah perhatikan? Ya. Saya rasa okey. Kita beri masa mereka. Okey, kemudian kita akan pergi kepada Baik cikgu, sebelum aktiviti. kita pergi kepada peta yang cikgu sebutkan tadi, saya tengah teruja bila cikgu kata pentingnya berkenaan ada strategi. Saya teringat satu kata-kata, persiapan yang tidak terancang akan dikalahkan oleh musuh yang terancang. Ya, betul. Jadi sekejap sahaja lagi kita akan mantapkan lagi ilmu strategi kita. Kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dalam Mendengar Rendah Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Mendengar Rendah Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi untuk mata pelajaran sejarah strategi kuasa barat menguasai negara kita. Kita bersama dengan Cikgu Yat. Okey. Baik cikgu, saya tak sabar cikgu bagaimana kita nak fokus ataupun kita nak pelajari strategi-strategi kuasa barat dalam orang kata apa, menguasai sesuatu negara ni cikgu. Okey, jadi kalau kita lihat sekarang cikgu akan bawa pada fokus perbincangan kita pada satu kuasa barat iaitu kuasa Belanda. Baik. Okey, jika murid-murid dapat lihat ataupun merujuk kepada buku teks sejarah, okey, yang ini dalam tajuk strategi kuasa barat, dalam fokus berkaitan dengan strategi Belanda, ada 3 strategi yang digunakan. Okey, jadi 3 strategi ini, okey, di sini cikgu paparkan adalah peta yang menunjukkan kedudukan negara Belanda. Baik. Okey, dan negara Belanda ini mereka lebih menggunakan cara strategi fizikal. Jadi bila sebut strategi fizikal, kita kena faham apakah yang dimaksudkan dengan strategi fizikal. Jadi bila sebut fizikal, maksudnya secara mudahnya kita lihat maksudnya mereka mengadakan cara serangan untuk meluaskan kuasa ataupun menguasai. Dan kalau kita lihat juga kuasa Belanda ini juga menggunakan cara ataupun strategi pakatan yang mana nanti kita akan berikan perinciannya dalam slide seterusnya. Baik. Jadi ini sekadar pakatan. Jadi kita lihat pakatan ini adalah maksudnya melibatkan pakatan antara kuasa dalam mencapai matlamat. Baik. Jadi kita akan lihatlah apa pakatan yang dilakukan dengan siapa Belanda melakukan pakatan tersebut. Kemudian strategi yang ketiga ialah melalui perjanjian. Okey, jadi di sini kalau dilihat Belanda, kita lihat ini pada strategi yang pertama iaitu fizikal, serangan fizikal. Okey, berdasarkan buku teks sejarah yang kita sedang belajar, okey, kita lihat ada beberapa siri serangan fizikal yang dilakukan oleh kerajaan Belanda di negara kita. Bermula daripada tahun 1650 dan 1651 yang mana serangan ini berlaku di negeri Perak ataupun kalau secara lebih detail lagi di Pulau Pangkor dan di Kuala Perak. Okey, jadi kalau kita lihat di sini apa yang menyebabkan Belanda ini menyerang. Okey.
Jadi dah tentulah berfokus kepada matlamat mereka. Matlamat Belanda ialah untuk gold. Gold tu kita kata kekayaan. Jadi apa kekayaan yang ada di Perak? Jadi kekayaan itu maksudnya di sini Belanda ingin menguasai dan juga memonopoli biji timah. Okey, murid-murid kena ingat tu. Belanda ingin menguasai dan memonopoli biji timah. Maka berlakulah serangan yang berlaku 1650 dan 1651. Seterusnya series serangan pada 1763. Juga melibatkan di sini matlamat ini berbeza sedikit kerana kalau kita lihat perang antara Belanda yang mana serangan yang dilakukan oleh Belanda ke atas Angkatan Selangor dan Rembau ini adalah disebabkan oleh penguasaan Selangor di kawasan Selat Melaka. Jadi ini berkait rapat dengan kita kata kedudukan perdagangan Belanda. Jadi penguasaan Selangor ini menggugat pada pandangan Belanda menggugat perdagangan mereka. Sebab itu berlaku siri serangan ini. Kemudian kita lihat juga serangan yang berlaku 1782 yang mana melibatkan Belanda menyerang Johor. Jadi juga berkait rapat dengan aktiviti perdagangan. Dan seterusnya bertambah lagi siri perang yang melibatkan atau serangan fizikal melibatkan Belanda di Selangor. Okey, yang mana pada tahun 1784 perang Belanda telah menyerang secara fizikal Angkatan Johor dan Selangor akibat perebutan perairan Selat Melaka. Okey, di sini mungkin ada persoalan yang timbul. Azhar tahu kenapa mereka ini berlumba-lumba ingin menguasai Selat Melaka? Saya baru nak tanya cikgu tadi. Ya. Jadi sekarang cikgu yang tanya Azhar. Cikgu tanya saya. Okey, Azhar rasa. Kalau kita tengok cikgu, ini kalau saya salah mohon cikgu betulkan saya. Okey, tak apa. Aku kata perebutan perairan Selat Melaka sebab menjadi kawasan laluan kapal-kapal dagang ataupun perdagangan tu cikgu. Ya, bagus, betul Betul, jadi apa yang Abang Azhar cakap, okey, jadi anak-anak murid di dalam talian dan juga di rumah, okey, penguasaan terhadap Selat Melaka sebab Selat Melaka ni merupakan laluan perdagangan yang penting. Jadi mana-mana kuasa yang menguasai kawasan ini secara tidak langsung akan meningkatkan aktiviti perdagangan mereka. Baik, dan seterusnya lah seperti paparan. Okey, kita pergi pada strategi yang kedua yang dilakukan iaitu melalui perjanjian. Jadi di sini fokusnya cikgu akan berikan perjanjian ini melibatkan pihak Belanda dengan pemimpin tempatan ataupun secara lebih tepatnya ialah perjanjian dengan Raja-Raja Melayu. Jadi siri perjanjian ini telah berlaku dua bentuk perjanjian yang mana 1650 Belanda telah membuat perjanjian dengan Raja ataupun Sultan Perak bagi tujuan untuk mendapatkan biji timah. Biji timah. Dan kita tahu Pulau Pangkor kan? Pernah pergi ke Pangkor? Selalu cikgu. Ya, selalu pergi. Tapi orang saya tanya pergi snorkeling cikgu. Snorkeling. Kat sana ada kubu Belanda tu kan? Betul cikgu. Yang itu adalah kubu yang dibina bagi menyimpan biji timah. Okey. Jadi bila kita pergi tu ada tinggalan Belanda di sana. Dan kalau kita lihat juga Belanda membuat perjanjian dengan Sultan Selangor bagi tujuan juga untuk memonopoli biji timah. So kita pergi kepada strategi yang ketiga. Ingat kita ada 3 strategi yang dilakukan oleh Belanda. Jadi strategi yang terakhir ini ataupun kita panggil strategi pakatan. Jadi pakatan ini berlaku pakatan antara Belanda dengan pemimpin tempatan dan juga Belanda dengan kuasa barat yang lain. Jadi di sini kita lihat pertama pada tahun 1641 Belanda melakukan pakatan dengan Johor. Jadi pakatan ini macam seolahnya bila berpakat ini macam dia macam kuasa dia dari segi kedudukan samalah. Jadi Johor di sini cuba ingin menguasai kembali Melaka yang telah jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Jadi cikgu rasa murid-murid juga mungkin pernah dengar tentang peristiwa kejatuhan Melaka ini tahun 1511 di tangan Portugis. Jadi apabila Portugis menguasai Melaka dan ketika itu datang pula kuasa Belanda, Belanda telah berpakat dengan Johor untuk sama-sama menyerang Portugis. Yang mana akhirnya kita tahu bahawa tinggalan Belanda di Melaka. Okey, jadi menunjukkan bahawa Belanda sebenarnya selepas menguasai Melaka dikuasai oleh Portugis, Melaka seterusnya dikuasai oleh Belanda pula.
dan seterusnya pakatan antara Belanda dengan British. Jadi mungkin kalau tadi pada paparan cikgu ada paparkan tentang kedudukan Belanda. Belanda dan British ini dia mempunyai hubungan yang orang kata ketegangan, konflik beberapa siri perang. Okey, yang mana murid-murid akan belajar dalam satu lagi topik yang mana tentang khusus berkaitan dengan perjanjian Inggeris Belanda ataupun perjanjian London. Tetapi dalam skop kita ataupun fokus kita pada hari ini, cikgu nak memfokus ataupun melihat kepada adanya pakatan antara kuasa Belanda dengan British dengan melakukan perjanjian untuk menyelesaikan konflik kepentingan mereka di alam Melayu. Baik, cikgu. Okey, saya nampak macam betul atau salah tu cikgu. Betul atau salah? Mereka dah dengar dah tadi. Ya. Jadi rasanya lebih baik kita bawa mereka kepada pengukuhan untuk kita nak tahu adakah murid-murid dalam talian kita ini sebenarnya cakna tentang inilah huraian yang telah cikgu berikan tadi. Baik, saya yakin dan percaya adakah murid-murid ataupun rakan-rakan saya dah bersedia untuk kita mulakan uji minda. Betul. Kalau dah bersedia angkat atau macam ni. Salah. Okey, satu dah Amirah bersedia, hilang cikgu. tadi. Okey, yang lain bersedia, kita mulakan terus. Okey. Baik. Kepada soalan yang pertama. Ya. Okey, Abang Azhar, kita rasa kita buka kepada mereka lah. Biar mereka tengok siapa yang nak jawab soalan yang pertama. Baik, cikgu. Siapa yang nak Adam, cikgu tak bagi. Adam tak bagi memang tak can bagi dah can. Abang Azhar nak cakap ya terus. Itu. Okey. Cikgu, izinkan saya baca soalan Ya, boleh, cikgu? boleh. Sebab saya nak menjawab, dia orang dah angkat tangan dah. Okey. Okey. Soalan contoh 1. Belanda melakukan pelbagai strategi untuk menguasai negara kita termasuk menggunakan strategi serangan fizikal, pakatan dan manipulasi. Betul atau salah? Jawapannya salah. Ya, tepat sekali sebab yang salahnya ialah perkataan manipulasi. Okey. Dia tak ada pun manipulasi itu berlaku. Baik. Okey. Kita pergi pada soalan yang kedua pula. Kejap lagi ada markah, cikgu. Ada. Adam tadi yang jawab kan? Betul, cikgu. Kita bagi 3 markah pada Adam. 3 markah untuk Okey, Adam. Adam dah senyum. Jadi yang Baik. lain pun tak sabar nak jawab soalan yang kedua. Siapa? Saya. Okey. Okey, silakan Wirdatul Sofia. Wirdatul Sofia. Okey, saya bacakan soalan boleh, cikgu? Boleh. Okey, soalan kedua. Pada tahun 1763, Belanda telah menyerang Perak kerana bimbang penguasaan Perak ke atas Selat Melaka. Betul atau salah? Jawapan dia salah. Oh, salah. Betul ke, cikgu? Kita semak. Jawapan Wirdatul betul. Salahlah sebab itu dia. penguasaan Perak tu bukan berkaitan dengan Selat Melaka. Okey, kita pergi pada soalan ketiga sebab kita ada banyak soalan sebenarnya. Baik. Siapa yang nak jawab untuk soalan ketiga? Saya. Ian, Okey, cikgu. Ian. Tapi cikgu, Ha. Adam bisik ke saya tadi. Dia kata, bang, saya pun nak baca soalan juga. Dia kata. Okey, dia bacakan marah dia soalan saya untuk baca. Ian. Okey. Okey. Tapi tadi jangan lupa Widato juga dapat 3 markah. Okey, Ian 3 bacakan markah. soalan. Adam bacakan soalan untuk Ian jawab. Okey, silakan. Adam, bacakan soalan, Adam. Bukannya jawab ya. bacakan Pada soalan. tahun 1796, Belanda telah menandatangani perjanjian dengan Selangor bagi memastikan Sultan Ibrahim menjual biji timah kepada Belanda. Betul atau salah? Ian jawab, Ian. Betul. Betul. Okey. Cikgu, cikgu. Nak tanya cikgu, kenapa dia jawab betul? Kenapa jawab betul? Ian. Yang cikgu beritahu tadi Aha. memang betul lah daripada soalan ni. Yang bukan. 1786. Okey, sebab sebab keyword dia ingat tahun, cikgu. Tahun. 1786. Betul, cikgu? Okey, tepat betul. sekali 1786 tadi ya. Belanda dengan Selangor dia membuat perjanjian, ada 2 perjanjian tadi. Baik. Fokus tu. Okey, pergi pada soalan yang okey. Jadi tadi Berapa markah, yang cikgu? dapat 3 markah. So, semua dapat Semua dapat 3 lah ni setakat ni. Okey, baik. kita ada soalan yang keempat. Baik, cikgu. Okey. Saya bacakanlah soalan. Boleh, Pada cikgu. tahun 1641, Belanda telah berpakat dengan Johor bagi mengalahkan kuasa Barat yang menguasai Melaka ketika itu. Belanda akhirnya berjaya menguasai Melaka. Baik. Betul atau salah? Siapa yang nak jawab? Saya lagi ke? Wah, Ian tak payah. Saya lagi, cikgu. Saya Dia cakap, lagi. Saya Okey. lagi. Okey. Dia lagi. Okey. Boleh ke Ian, cikgu? Abang Zahar bagi ke? Saya ikut cikgu, cikgu. Okey, kalau gitu kita bagilah. Kita tak nak patahkan semangat mereka yang sedang berkorban-korban jawab soalan. Itu dia. Baik, Ian, silakan. Jawapan dia betul.
Betul. Betul. 3. Yakinnya kamu. 3 markah dapat ke ya? Jadi nanti Abang Zah jangan lupa bagikan tadi markah. 3 markah. Jawapan betul Jadi Okey. sekarang Ian telah mengumpul 6 markah. Yang lain Baik. 3 markah Jadi Okey. Ian dapat 6 markah cikgu Ian dapat 6. Okey, Ian dapat 6, yang lain dapat 3. Okey, sekarang kita tengok sini juga. Ya, kita tengok markah ya. Dekat sini 3 kan. Okey cikgu, baik cikgu. Kita teruskan Kita pergi cikgu. pada soalan satu lagi, soalan iaitu soalan bonus. Sebab kita tengok soalan bonus ni. Baik. Okey, kita bacakan. Pada tahun 1824, Belanda telah menandatangani perjanjian dengan kerajaan British yang dikenali Perjanjian London 1824. Okey. Soalannya, baik. kesan utama perjanjian tersebut ialah Belanda berjaya menguasai alam Melayu sepenuhnya. Okey. Betul atau salah? Tadi saya dengar macam Mira nak jawab, cikgu. Yang mana Mira Itu tadi? bang, saya masuk terkeluar. Saya nak jawab ni bang. Mira Katanya dah gitu. stres dah tu. Mira dengar tak Mira? Kita nak bagi ruang juga. Kesian kat dia cikgu sebab dia nak jawab cikgu. Dia kata yang lain semua dah dapat markah. Mira. Nanti Mira Nampak mengajuk yang lagi. cikgu masih lagi tak apa. Kita bagi ruang untuk Mira selesaikan Okey. masalahnya, tapi kita buka pada yang lain lah cikgu. Yang lain je okey. Siapa yang nak bantu Mira? Siapa berebut-rebut ni? Okey, dah tak ada. Saya nak jawab. Silakan. Adam tak nak jawab, Adam? Nak lawan Saya. dengan Ian tadi? Okey. Baik Adam, silakan Adam. Adam. Jawapannya salah. Salah. Jawapan dia Kenapa salah. Adam? Kenapa ya? Saya rasa macam jawapan dia betul. Salah ke? Kan? Dia Kenapa, mungkinkan sikit kat sini. Tapi mungkin jawapan Adam ni mungkin betul, mungkin salah. Okey. Kita semak Boleh cikgu. Sedia? Sila. Okey. Jadi cikgu saja memberikan penegasan pada perkataan sepenuhnya. Okey. Belanda berjaya menguasai alam Melayu sepenuhnya. Baik. Jadi sebenarnya jawapan Adam tu salah. Dia cakap salah tu betul lah. Saya pula terkejut saya. Jawapan dia pilih jawapan salah. Tapi jawapan dia tu betul ya. Jadi Sebab betul lah salah. betul lah salah kan. Confused. Cikgu pernah confused. Betul Okey. salah ni. Baik. Okay? Sebab apa? Sebab melalui perjanjian Inggeris-Belanda, Inggeris-Belanda dia berjaya menguasai menyelesaikan konflik antara dua kuasa ini. Baik. Dan akhirnya Belanda meneruskan penguasaan di kawasan kepulauan Indonesia. Baik. Dan British meneruskan penguasaan ke kawasan ataupun kalau kita lihat di tanah Melayu. Jadi Itu tidaklah dia. kata Belanda tu menguasai sepenuhnya. Sebab ada kuasa-kuasa lain di alam Melayu yang juga turut sama meluaskan kuasa. Yang kita tidak bincangkan. Selain itu kita ada kuasa Portugis lain lah kan. Kuasa-kuasa lain lah. Itu dia. Tahniah Adam. Berapa? 3 markah juga cikgu? 3 markah. Jadi maksudnya sekarang yang terkumpul di dalam segmen ini adalah Ian 6 markah. Ya, 6 markah. Okey, Adam 6 markah. Yep. Kemudian kita tengok tadi Widato 3 markah. Yep. Amira missing in action. Hilang dari radar. Jadi kesian Amira. Tak apa Ya. Amira, cuba lagi Yep. mungkin dalam segmen seterusnya. Baik, itu dia. Dan kita dah berhenti rehat seketika sebelum kita teruskan berkenaan dengan mata pelajaran sejarah dengan topik yang kita bincangkan, strategi kuasa barat menguasai negara kita. Kembali selepas ini dalam Mendengar Rendah di DTV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Mendengar Rendah di TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan Cikgu Yat serta jurubahasa isyarat kita Cikgu Bukhari yang handsome, tampan lagi bergaya tu. Okey Cikgu, kita masih lagi orang kata apa membincangkan fokus berkenaan dengan topik dalam mata pelajaran sejarah ni, bagaimana strategi kuasa barat menguasai negara kita ni Cikgu. Okey. Jadi
dalam perbincangan kita akan lihat kepada bentuk-bentuk strategi yang dilakukan oleh kuasa barat. Dan saya meneruskan perbincangan berkaitan dengan strategi British. Baik. Okey, jadi kita lihat di sini 7 strategi yang dilakukan oleh British dalam meluaskan kuasa. Ya. Jadi strategi British ini kalau kita lihat dengan bilangan strategi yang banyak, secara tidak langsung sebenarnya menggambarkan bahawa British ini merupakan sebuah negara yang mempunyai menggunakan kepelbagaian dan menunjukkan kebijaksanaan mereka dalam mencapai kejayaan untuk mencapai kejayaan. Ya, cikgu. Jadi kita lihat apakah itu strategi-strategi tersebut. Jadi berdasarkan kepada peta di sini, murid-murid boleh lihat kepada kedudukan Britain, Britain dan juga Belanda. Dua kuasa yang mana tinggal berdekatan, berhampiran dan juga yang terlibat dalam pelbagai siri peperangan, menimbulkan konflik dan juga kepentingan yang pertikaian kepentingan mereka di alam Melayu. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana kaedah-kaedah yang dilakukan oleh British di tanah Melayu ataupun di negara kita ketika itu. Okey, jadi dalam 7 strategi ini saya memfokus kepada 4 strategi, yang mana strategi yang digunakan oleh British ialah dalam strategi manipulasi. Baik. Okey, jadi manipulasi di sini ialah, maksud manipulasi itu sendiri ialah apabila kita menggunakan keadaan atau peristiwa yang berlaku di suatu tempat, kemudian kita manfaatkan untuk kepentingan kita. Jadi dimanipulasikan keadaan yang tidak aman. Ya. Jadi di sini merujuk kepada apa yang berlaku di negeri Perak. Okey, izinkan saya menggunakan cikgu dia seronok menggunakan papan ni kan, papan jadi putih, papan putih ni. Okey, jadi kita fokus kepada negeri Perak. Ya. Okey, apabila kita rujuk kepada manipulasi, apa yang dilakukan oleh British di negeri Perak ini ialah British telah memanipulasikan peristiwa ataupun keadaan tidak aman yang berlaku di negeri Perak. Ya. Okey, jadi peristiwa tersebut, jadi kalau kita lihat, pertama ialah berkaitan dengan isu masalah pewarisan tahta. Okey, dan yang kedua ialah berkaitan dengan yang mana berlakunya perang larut. Okey, jadi kita akan lihat apakah yang menyebabkan berlaku perang larut ini. Okey, jadi secara ringkas, perang larut ini berlaku melibatkan dua kuasa iaitu Gihen dan Haisan dalam satu kawasan Bijih Timah, yang mana kedua-dua pihak ini mempunyai kepentingan dalam melaksanakan aktiviti perlombongan Bijih Timah. Jadi, apabila timbul konflik begini, maka menimbulkan keadaan yang tidak aman sehingga menyebabkan pedagang-pedagang di negeri-negeri selat. Baik. Okey, jadi bila sebut pedagang-pedagang di negeri-negeri selat, saya buat short form NNS, negeri-negeri selat. Okey, negeri-negeri selat di sini kita tahu ada Singapura, ada Melaka. Jadi nanti pasal satu lagi iaitu Pulau Pinang, kita itu SPM. Okey. Negeri-negeri selat. Jadi mereka ini meminta supaya kerajaan British menyelesaikan konflik yang berlaku di Larut kerana mereka risau keadaan ini akan menjejaskan aktiviti ataupun punca aktiviti perdagangan mereka. Maka dengan keadaan dua masalah yang berlaku di negeri Perak, maka British telah memanipulasi keadaan tersebut, dan adanya, kalau kita lihat permintaan daripada Sultan kalau kita lihat pemimpin tempatan ketika itu yang meminta British untuk menyelesaikan konflik ini, dia telah membuka ruang kepada British untuk mula campur tangan. Jadi bila sebut campur tangan di situ, kita lihatlah keadaan manipulasi yang telah dilakukan. Kemudian dari segi saya fokus kepada kaitkan pula dengan Perak tadi. Ya. Jadi pergi kepada satu lagi strategi yang dilakukan ialah melalui perjanjian. Okey, jadi kalau kita lihat kepada apa yang berlaku di Perak, maka akhirnya cara penyelesaian yang telah berlaku ialah dengan termeterainya perjanjian Pangku. Okey, jadi saya terus pergi kepada strategi yang kedua. Baik. Berdasarkan kepada isu yang berlaku di Perak, maka berlakulah perjanjian Pangku pada 1874. Okey, konflik ini berlaku 1871 dan berterusan sehingga membawa kepada peluang untuk British campur tangan. Jadi dalam kata lain, 1874 ini, peristiwa Pangkur ini, perjanjian Pangkur,
telah membuka ruang lagi kepada British untuk meluaskan kuasa mereka di negeri-negeri Melayu dan akhirnya inilah yang menjadi titik tolak kepada dasar campur tangan. Okey, saya tulis kat sini dasar campur tangan. Okey, sebab apa saya highlight kepada dasar campur tangan di sini? Kalau kita lihat British ni pada awal di negara mereka, mereka tidak melakukan dasar campur tangan. Jadi penguasaan mereka sebelum ini adalah melalui, kalau kita lihat apabila Stamford Raffles menguasai Singapura, kalau kita lihat SBUB menguasai Sabah, semua itu bukan dilakukan secara terus oleh kerajaan British. Jadi apabila Perjanjian Pangkul termeterai dengan disebabkan oleh perubahan politik yang berlaku di Eropah ataupun di negara mereka di England, yang mana telah Parti Liberal telah dijatuhkan oleh Parti Konservatif yang mengamalkan dasar campur tangan, maka akhirnya British telah berjaya. Daripada Perjanjian Pangkul ini telah berjaya seterusnya membawa kepada di mana nak conteng lagi. Okey, saya conteng kat sini pula, iaitu pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu, yang mana saya suka tulis 4 sebab bila kita sebut kalau negeri Selat 3, tahu 3 negeri. 3 negeri apa? Ini sekadar untuk saya gunakan short form SPM, Singapura, Pulau Pinang, Melaka. Jadi 4 kat sini, apa benda yang 4 ni? Iaitu ceritakan kan. Okey. Ni biasalah cikgu kat sekolah dia tak ada nak ambil-ambil ni whiteboard ni kan. Dia terus je terus je. 2P9S. Ini saya buat akronim. Yang mana P di sini ialah Perak, Pahang. Jadi kita nak tahu tadi keadaan di Perak dimanipulasi dan seterusnya dengan adanya perjanjian. Pahang dia tak ada peristiwa yang kita kata konflik ini, tetapi keadaan satu peristiwa yang dijadikan sebagai sebab untuk British campur tangan ialah dengan pembunuhan warga British, orang Cina warga British yang bernama Gohui di kawasan perkarangan Istana Sultan Ahmad. Jadi inilah kita kata strategi yang digunakan. Okey, kalau kita rujuk juga strategi seterusnya ialah dari segi strategi pakatan. Yang ini tak boleh nak lebih lah sebab ada topik khusus untuk tajuk ini. Okey, pakatan ini kita lihat ialah pakatan antara kuasa British dan Belanda. Jadi bila sebut pakatan British Belanda ni, jadi tak lain dan tak bukan ialah dengan iaitu pakatan dengan termeterainya perjanjian London. Okey, perjanjian London 18 berapa? Siapa tahu? Perjanjian London. Kan? Perjanjian 18. Saya bagi peluang dekat murid kita. Ya, betul. Tadi dia orang dengar je kan. Adam. 1824. Ya, bagus. 1824. Tepat sekali. Tadi Adam. Okey, jadi kena bagilah ke Adam tu. Bagi sebab ini tiba-tiba bagi 3. Saya baik hati bagi 3 sebab benda ni mereka cakna Okey. Kita bagi 3 lagi. Yang lain-lain sila bersedia. Okey. Jadi dalam perjanjian 1824 ini inilah sebenarnya perjanjian yang seterusnya telah membawa kepada pembentukan negeri-negeri Selat. Sebab negeri-negeri Selat dibentuk 1826. Jadi tahun selepas itu. Kan. Okey, saya balik semula. Kan, kat sinilah. Patah balik. Patah balik kan. Dia pusing sana. Okey. Singapura. Ya. Pulau Pinang. Dan Melaka. Jadi saya pergi kepada Melaka. Sebab apa? Dalam perjanjian London 1824, Melaka ini pada ketika itu berada di bawah penguasaan kerajaan Belanda. Manakala Bangkahulu merupakan kawasan di bawah pengaruh British. Jadi untuk menyelesaikan konflik ini dah dengan adanya pendudukan British lah kita kata di Singapura secara tak langsung dengan Francis Light apa semua tu telah membawa kepada dengan penubuhan Pulau Pinang dan sebagainya. Jadi konflik antara Belanda dan British ini diselesaikan dengan mereka mengadakan perjanjian London. Melaka diserahkan. Ini kita tukar, suka sama suka. Tapi mereka yang tukar. Pemimpin tak tahu apa. Jadi Melaka diserahkan kepada British dan Bangkahulu ditukar dan diserahkan kepada kerajaan Belanda.
Jadi itulah kita kata pakatan. Dan mungkin juga kita kena faham juga salah satu strategi pajakan. Pajak ni maksudnya dia melibatkan ada perjanjian dalam tempoh masa dengan bayaran yang tertentu. Jadi bila kita sebut isu pajakan ni ialah tentang Borneo Utara lah ataupun kita kata Sabah lah. Baik. Hari ini kita kenal sebagai Sabah, dulu Borneo Utara. Jadi syarikat Borneo Utara British, jadi kita lihat berlakunya pajakan. Jadi pajakan ini sebenarnya akhirnya dia telah membawa kepada kuasa barat ini telah menguasai kawasan itulah secara sepenuhnya. Okey, ya, dan serangan fizikal sebenarnya dibincangkan dalam lebih kepada Belanda British dia lebih secara lebih tersusun, teratur. Ya. Jadi sebab itulah mereka juga telah dengar. Kalau ugut semua fahamlah ugut. Tak nak. Ugut tak nak. Tak bagi. Tak belajar. Gadget tak ada. Kan ugutan tu kan. Jadi maksudnya itulah ugutan tipu helah. Jadi inilah British mempunyai kuasa yang sangat bijak dalam mengatur strategi mereka. Jadi kita nak minta pandangan murid-murid dalam talian. Apa pendapat anda? Soalannya pendapat tentang apa? Ni. Konflik di negeri-negeri Melayu. Abang Azhar baca kan? Boleh cikgu. Konflik di negeri-negeri Melayu membuka ruang kepada British untuk meluaskan kuasa. Berikan hujah anda dengan contoh yang sesuai. Soalan bernilai. Tak ada duit. Okey. Okey, siapa yang nak jawab? Siapa nak jawab? Antara Sofia juga. Baru nak sebut nama tadi. Okey, Wirdato Sofia. Silakan Wirdato Sofia. Konflik dua pembesar di Sungai Ujong. Okey, konflik pembesar di Sungai Ujong. Okey. Boleh cikgu tahu lebih lanjut siapakah pembesar yang dimaksudkan yang terlibat dalam konflik di Sungai Ujong tu? Ya, cikgu. Okey, ada siapa-siapa? Wirdato ataupun siapa-siapa sajalah murid-murid lain? Wirdato tak bagi peluang. Tak bagi peluang ni. Silakan Wirdato Sofia. Perbalahan antara pelombong tempatan iaitu Datuk Kelana Sending Sungai Ujong, Pembesar-Pembesar Rempau dan Seri Menanti. Betul ke cikgu jawapan tu? Okey, kalau kita tengok konflik di kawasan Sungai Ujong ni, Datuk Kelana Sungai Ujong lah antara pembesar yang terlibat. Jadi mereka ini Sungai Ujong ni apa yang ada kat Sungai Ujong mereka berebut-rebut ni? Satu soalan lagi tambahan. Tapi pada Wirdato tadi ini macam markah lebih ni kan. Bagi 4 lah, kesian sebab jawapan tu nak kena fikirkan. Jadi kita bagi 4 markah tetapi kita ada tambahan tadi. Apa yang ada di Sungai Ujong yang menyebabkan mereka ini berkonflik, berebutkan Sungai Ujong? Baik. Apa dia? Ya. Ada bijih timah. Ya, bijih timah. Ada bijih timah. Jadi kan kalau sebut negeri-negeri Melayu bersekutu tadi, 9 ialah negeri 9. Okey. Kalau kita lihat maksudnya persamaan kawasan yang dikuasai oleh British ini ialah adanya bijih timah. Jadi tadi cikgu Datuk Sofia saya tambah 4 juga 4 kepada Sofia. Jadi jadi segmen ini dia dapat 4. Jadi kita lihat juga selain daripada apa yang diterangkan oleh Wirdato tadi tentang konflik di Sungai Ujong, kita juga lihat bahawa adanya persaingan perebutan tahta di Perak dan juga masalah perang larut yang cikgu dah pun terangkan tadi. Ini adalah yang kita kata yang menimbulkan konflik dan telah dijadikan sebagai peluang kepada British untuk campur tangan. Itu dia. Baik cikgu, Adam tadi cikgu dapat juga ke Adam jawab tadi? Adam sebab ni soalan ni mudah sangat kan. Kita bagi 2 lah. Bagi 2 bagi kan. 2. Tak apa Dam, janji dapat. Dapat Dam. Dari tadi Adam ni bersungguh-sungguh kan. Okey cikgu. Jadi kalau kita tengok untuk soalan-soalan yang telah dijawab oleh murid-murid kita sebentar tadi, mungkin kita nak tengok markah yang mereka perolehi setakat ini cikgu. Okey, setakat ini markah yang diperoleh kita lihat bahawa dalam segmen sebelum ini Ian yang kat situ, Adam. Adam 6, kemudian dia dah campur lagi dengan 5, jadi Adam telah mengumpul 11 mata. Baik. Kemudian Ian kan? Ian. Ian Hafiz dapat 6 markah cikgu. Amira dia asyik keluar masuk tadi, dia masih lagi tidak dapat memecahkan. Amira dia terus implementasikan apa yang dia belajar tadi, teknik perjanjian, teknik pakatan. Itu yang dia sedang lakukan setakat masuk tu kan. Dan kita lihat Wirdato 7. Jadi setakat ini pelajar lelaki menguasai lah. Bukan. Wirdato dengan Adam ni, dia tapi Adam tu jauh lah nak tinggal meninggalkan yang lain. Baik, itu setakat ini
ini markah untuk setakat ini. Jadi kita nak tengok adakah akan berlakunya perubahan seketika nanti. Kita nak berhenti rehat seketika, cikgu. Kita rehat dululah, minum-minum dulu. Baik, kembali selepas ini dalam Mendengar Rendah di DET TV KPM. Didik TV KPM. Untuk strategi bagaimana kuasa Barat menguasai negara kita, itu yang sedang kita fokuskan pada ketika ini dalam Mendengar Rendah di DET TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi dan juga Cikgu Yat serta jurubahasa kita Cikgu Bukhari. Baik cikgu, kita nak teruskan cikgu untuk mata pelajaran sejarah kita pada hari ini cikgu. Okey. Apabila kita membincangkan tentang strategi, maka kita belajar sejarah ni sebenarnya sejarah bukan ilmu yang mati, yang hanya tinggal pada satu ketika dahulu. Tetapi sebenarnya kita nak belajar dan ambil iktibar tentang strategi tersebut dalam membantu kita untuk menjayakan dan mencapai matlamat. Jadi di sinilah fokus kita lihat ya. Kita berikan satu bukti yang menunjukkan bahawa kebijaksanaan dalam strategi perancangan itu telah berjaya menjadikan memajukan sesuatu kawasan. Jadi berdasarkan kepada paparan ini, kita akan buka pada sesi untuk murid-murid memberikan pendapat mereka. Jadi cuba lihat pada paparan dan cuba berikan pendapat. Apakah yang dapat kamu lihat daripada paparan yang dikongsikan ini? Baik, mungkin Mira nak jawab, cikgu. Mira nak jawab, Mira? Silakan Mira. Ya, Mira. Kita rindu suara Mira. Ya. Okey, silakan Mira, jawapan anda. Bandar Kuala Lumpur semakin maju ikut perkembangan masa daripada sebuah kampung menjadi sebuah bandar yang moden. Itu dia. Daripada sebuah kampung kepada sebuah bandar yang moden, kata Mira, cikgu. Okey, mungkin ada pendapat lain sebelum cikgu ulas pada pendapat Amira? Okay, mungkin ada yang lain, pendapat sahabat yang lain? Apa pandangan anda? Mungkin Adam, Dato' Sofia ataupun Ian? Ian tadi dah buka mic tapi dia kata nama dia tak disebut, dia tutup mic. Silakan Ian. Dari sini saya nampak memang majulah sebab pemikiran daripada Perdana Menteri yang berpemikiran strategi. Dia kaitkanlah. Okey. Di sini jawapan Ian dia mengaitkan tentang pemikiran yang strategi oleh pemimpin. Okey, jadi kalau kita lihat di sini jawapan saya simpulkan pada jawapan Amira. Jawapan Amira tu betul sebab Amira dia menerangkan tentang apa yang ada pada paparan. Yang mana berlaku perubahan daripada bentuk fizikal Kuala Lumpur itu bermula daripada kawasan perkampungan yang kita lihat, yang mana padat Jadi di situ kita lihat padatnya kerana ada aktiviti Kuala Lumpur. Lumpur itu sebenarnya menunjukkan adanya aktiviti perdagangan. Aktiviti perlombongan biji timah. Jadi menyebabkan jadi tumpuan kepada penduduk-penduduk. Seterusnya telah berkembang menjadi sebuah bandar dan seterusnya kita kenali sebagai bandaraya pada hari ini. Dan apabila Ian mengaitkan jawapan dia dengan adanya kepentingan dari segi peranan pemimpin dalam memberikan menghasilkan sepada bentuk kemajuan yang ada pada hari ini, sebenarnya itulah yang kita nak fokuskan, bahawa kepentingan dalam pemikiran strategi ini sangat penting dalam mencapai matlamat. Jadi sebagai seorang murid juga sebenarnya, sebab tadi kita telah sebenarnya setiap, saya yakin bukan murid dalam talian tetapi murid-murid di luar juga, di rumah juga mempunyai cita-cita yang tersendiri. Jadi cita-cita ini sebenarnya yang perlu murid-murid dah nak capai, bagaimana cara? Di sini perlunya strategi. Mengapa kebijaksanaan berfikir strategi penting untuk berjaya dalam kehidupan? Mengapa? Okey, kita ambil. Tapi sebelum tu cikgu, adakah Mira tadi layak untuk dapat markah cikgu? Kita bagi Mira 3 lah. 3 markah. Dan juga Ian Ian juga kita bagikan 3. 3 markah. Okey, baik cikgu. Kita teruskan cikgu. Okey, terus mengapa mengapa? Kena ada sebab lah.
Baik. Okey. Jadi kita mungkin ambil seorang. Baik, siapa yang nak jawab? Mengapa? Saya you. Silakan Ian. Wah. Ian. Ian mengejar ni. Silakan Ian. Sebab pemikiran strategik ni penting untuk kita buat sesuatu keputusan dengan lebih cekap dan daya saing lah. Ya. Dan kita boleh kurangkan risiko kegagalan dan penambahbaikan yang berterusan. Ya, bagus. Mantap jawapan yang diberikan oleh Ian tu bagi murid tingkatan 3 mempunyai pemikiran yang begitu saya rasa jauh, menunjukkan bahawa Ian faham bahawa konsep kepentingan strategik itu sangat penting dan dikaitkan dengan maksudnya kegagalan dalam merancang itu yang mana mungkin kalau tak silap tadi Azhar juga ada sebutkan tadi. Okey, maksudnya perancangan itu penting dalam kita mencapai strategi. Jadi berdasarkan kepada jawapan Ian tadi, okey, jadi telah melayakkan Ian untuk mendapat 4 markah. 4 markah untuk Ian. Okey, cikgu. Kita teruskan, cikgu. Okey, jadi sebelum itu, okey, saya di sini saya paparkan ialah kerja rumah. Okay, kita tinggalkan sebab kita dah banyak bincang berkaitan banyak perbincangan kita semuanya berfokus kepada strategi. Jadi kita akan tinggalkan murid-murid di dalam talian dan juga murid-murid di rumah dengan satu persoalan sebagai kerja rumah dan cikgu juga harap murid-murid dapat merujuk kepada guru mata pelajaran sejarah di sekolah masing-masing. Okey, soalannya ialah bagaimanakah kuasa barat dapat menguasai sesebuah negara melalui perjanjian? Bagaimana? Jadi di sini persoalan ini cikgu tinggalkan kepada kamu dan cikgu membuat rumusan secara keseluruhan apa yang dibincangkan pada hari ini telah mencapai objektif yang telah kita tetapkan. Okey, murid-murid telah dapat melihat perbezaan strategi yang dilakukan oleh kuasa barat. Dan kita juga lihat bagaimana murid dapat memahami kepentingan pemikiran strategi itu dalam kehidupan seharian mereka sebagai seorang murid. Jadi secara keseluruhan kita lihat prestasi murid-murid kita di dalam talian. Yang mana di sini kita berikan tadi pada yang terakhir Ian telah dapat 4 markah. Jadi keseluruhan dekat sini seluruh segmen Adam telah mendapat masih kekal dengan 11 markah. Okey, kemudian Ian 13 markah, cikgu. Mengatasi jadi di sini seterusnya Amira 3 markah dan Wirdato 7 markah. Maka jelaslah di sini kita lihat juara kita pada hari ini adalah Ian. Okey, berikan tepukan tahniah kepada Ian. Walau bagaimanapun cikgu juga rasa sebenarnya semua murid kita adalah juara dan murid-murid di rumah juga anda juara. Baik, cikgu. Bila cikgu kata kat rumah tu juara, ada yang bunyi, cikgu, macam mana cikgu saya nak dapatkan latihan ataupun apa yang kita pelajari pada hari ini, cikgu, untuk terus diorang kekalkan kejuaraan mereka tu, cikgu? Okey, banyak perkongsian sebenarnya dalam mata pelajaran sejarah khususnya dapat diperoleh melalui Sumberku dan juga U Pustaka. Jadi rajin-rajinlah klik pada U Pustaka dan Sumberku, lihat ada pelbagai topik yang ada dipaparkan di dalam laman tersebut. Itu dia. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Cikgu Nur Hayati binti Muhammad Razan, guru sejarah SMK Mat Kilau, Kuantan Pahang, dan jurubahasa isyarat kita Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hassan, Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor Shah Alam, Selangor. Untuk melihat kejayaan dunia pada masa akan datang bermula dari diri kita pada hari ini. Persiapan tanpa strategi adalah sia-sia. Sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.